Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan dengan anda apa perbezaan kita simpan emas di Arhanu ataupun kita simpan emas sendiri dekat rumah. Baru semalam saya menerima satu komen daripada seorang follower ataupun subscriber YouTube saya. Dia menanyakan tentang apa kelebihan kita simpan emas dalam Arhanu. Soalan ini bukan kali pertama yang saya terima. Sebenarnya sejak saya menjadi seorang dealer emas public gold yang aktif dari tahun 2016, saya sudah banyak menerima soalan-soalan yang sebegini dan menunjukkan betapa ramai orang yang tersilap faham dengan Arhanu. Jadi kalau anda nak faham secara umum tentang Arhanu, saya akan terangkan secara umum dalam video ini. Jadi pastikan anda menonton video saya ini sampai habis. Sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, pastikan anda tekan butang subscribe dan butang loceng dekat bawah supaya anda menjadi orang yang pertama akan mendapat perkongsian saya untuk video-video yang terbaru pada masa akan datang. Jom. Okey, yang pertama apa yang anda perlu faham adalah tentang apa itu Arhanu. Maksudnya apa itu definisi Arhanu. Okey, secara asasnya Arhanu cumalah satu pinjaman. Okey, sama macam kita membuat pinjaman personal loan. Jadi Arhanu merupakan satu pinjaman tetapi ia bercagarkan emas. Jadi Arhanu bersamaan dengan pinjaman. Jadi apabila ia diistilahkan sebagai pinjaman, hujan, ribut, banjir, harga emas naik, harga emas turun, ekonomi tak okey ataupun ekonomi okey, kucing kita mati, kucing kita beranak, ia tetap kita kena bayar menggunakan harta kita sendiri. Jadi anda sudah faham apa itu maksud Arhanu? Arhanu adalah pinjaman yang bercagarkan emas. Dan apabila ia dimasukkan dengan pinjaman, walau bagaimanapun, walau apa-apa terjadi sekalipun, kita tetap kena bayar balik pinjaman tersebut. Okey, setakat apa yang pengalaman saya, setakat apa yang saya faham, kos pinjaman Arhanu juga antara kos loan yang paling tinggi. Dia sama level dengan kos pinjaman peribadi ataupun dia rendah sikit, ataupun dia lebih rendah sedikit berbanding dengan pinjaman kad kredit. Okey? Tapi kalau pinjaman peribadi, ia ada interest. Ia dipanggil interest. Tapi kalau pinjaman Arhanu, ia dipanggil kos upah simpan. Okey? Dipanggil kos upah simpan. Jadi, saya bagi satu contoh. Andai kata anda membuat pinjaman emas, anda mencagarkan emas sebanyak 30 gram. 30 gram. Saya bagi satu contoh, maksudnya contoh ni bukan exact figure, bukan figure yang sebenar. Jadi, anda mendapat pinjaman sebanyak RM5,000. Jadi, berapa jumlah yang anda kena bayar? 30 gram. Harga 30 gram sekitar 7,000 lah. Sekitar 7,000, 7 ataupun 8,000. Jadi, biasanya pinjaman Arhanu kita cuma dapat sekitar 70, 60 ataupun 80%. Jadi saya estimatekan kita punya pinjaman, jadi maksudnya apabila anda bawa emas 30 gram sama ada gold bar, dinar ataupun barang kemas pergi Arhanu dan anda dapat 5,000 cash on the spot. Ini antara kelebihan Arhanu. Bila kita ada emas, kita boleh dapat cash on the spot. Maksudnya dalam tempoh 15 minit terus kita dapat pinjaman sebanyak RM5,000 dan bercagarkan dengan emas 30 gram. Dan kita perlu bayar kos upah simpan. Jadi plus kos. Okey, untuk kos upah simpan ia berbeza dengan mana-mana Arhanu. Arhanu dekat Malaysia ni sangat banyak, tapi antara yang paling famous adalah Arhanu Pos Malaysia. Andai katalah kita anggaplah kos semua Arhanu ni sama. Jadi maksudnya inilah kos yang kita kena tanggung apabila kita membuat Arhanu. Dan tempoh untuk Arhanu ni biasanya 6 bulan. Jadi dalam masa 6 bulan maksudnya kita kena bayar RM5,000 plus kos upah. Okey. Dan
kita masuk topik yang ketiga. Tajuk yang ketiga, ramai yang menganggap bahawa kita simpan dekat Arhanu tu boleh menggandakan keuntungan. Ini antara ramai yang silap faham dan ramai yang ingin tahu apa teknik-teknik rahsia di sebalik Arhanu. Okey, yang pertama, saya bagi contoh kepada anda macam mana kita boleh untung dengan Arhanu. Tapi sebelum saya bagi contoh macam mana kita boleh untung, saya bagi contoh dulu dalam situasi yang sebenar. Kita ambil dalam situasi yang sebenar, kita bukan sembang hanya untung, tapi anda perlu juga tahu tentang risiko kerugian. Yang pertama, kita ambil kes kalau harga emas mendatar. Okey, apabila harga emas mendatar, kita tetap, okey, anda kata kita ada 30 gram. Tadi 30 gram kita masuk dekat Arhanu dan kita dapat 5,000 plus kos. Ini kita bagi C lah. RM 5K. Okey, maksudnya RM 5K kita kita dapat secara cash dan kita perlu bayar dalam tempoh 6 bulan dengan kos tersebut. Jadi, kalau harga emas mendatar, maksudnya harga emas statik, tak berubah setiap dalam tempoh 6 bulan. Apa yang kita kena bayar, tetap ada kos. Kita kena bayar RM5K plus kos. Ini hutang kita kena bayar, ini kita punya pinjaman dan ini adalah kos. Maksudnya kita kena bayar lebih RM5K. Untuk yang menonton video ini, kalau harga emas mendatar, adakah kita untung? Anda boleh tulis dekat ruang komen. Jadi, saya jawablah. Kalau harga emas mendatar, confirm kita rugi. Kita rugi. Okey. Dan situasi yang kedua, kalau harga emas turun, biasanya orang yang anggap ada teknik manipulasi Arhanu ni, dia dapat RM5K, dia beli emas. Okey, contohlah dia beli emas 20 gram. Okey, dekat tangan dia ni, dia convert RM5K ni kepada 20 gram emas. Dia tukar. Dia beli emas yang lain. Maksudnya dia sekarang ni dia ada hutang 30 gram emas dan dia ada 20 gram emas. Kalau harga emas turun, dan sebaik sahaja dia menerima RM5K, dia pergi beli 20 gram emas. Jadi 20 gram emas ni, waktu dalam tempoh 6 bulan, kalau harga emas 20 gram tu turun, anda rasa dia untung ke rugi? Confirm dia rugi. Sebab dia tetap kena bayar RM5K dan dia kena jual balik 20 gram untuk dapatkan 5K untuk bayar ni dan tambah lagi kos upah. Dan ini masih ada lagi kos spread. Selisih harga. Ini belum lagi dikira ada kos spread. Saya bagi contoh mudah supaya tak ada kos spread. Ini kos spread sebenarnya sangat 6 hingga 9%. Jadi kita berbalik kepada tadi. Situasi yang pertama, harga emas mendatar, siapa yang pajak emas dekat Arhanu akan rugi. Situasi yang kedua, kalau harga emas turun, dia akan berkali ganda rugi. Jadi dekat sini, apabila ditukar kepada 20 gram, dia akan ada lagi cost spread. Maksudnya dia kena bayar RM5K plus cost. Dan kalau dia convert RM5K ni, situasi ni maksudnya kalau dia ada RM5K ni, dia tak buat apa-apa lah. Kalau dia tukar kepada 20 gram emas, dia akan ada cost spread. Contoh dia beli 20 gram, dia beli 5K, dapat 20 gram. Dan waktu dia nak jual balik, dia tak akan dapat RM5K. Sebab apa? Harga emas turun dan tolak lagi spread. Anda kata 8%. Maksudnya dia rugi C cost dan dia rugi lagi 8%.
Okey, anda kena faham. Dan malah saya rasa dia kena top up lagi duit untuk cukupkan RM5K. Okey, situasi yang ketiga. Situasi yang ketiga, anda kata anda simpan emas, pajak emas dekat Arahanoo, kemudian anda beli 20 gram emas. Okey, anda beli 20 gram emas dan harga emas naik. Okey, 20 gram emas anda beli sebanyak RM5,000. Jadi anda kos yang kena bayar tetap RM5K. 5K plus kos. Jadi RM5K anda convert kepada 20 gram emas dan dalam masa 6 bulan 20 gram harga 20 gram emas ni meningkat kepada RM6K lah sebagai contoh. Tapi waktu nak jual confirm ada lagi spread 8%. Maksudnya ini sahaja potensi keuntungan kita letak emas dalam Arahanoo. Ini sahaja. Jadi secara ringkasnya, anda rasa kita letak emas di Arahanoo banyak potensi rugi ataupun potensi rugi lebih tinggi ataupun potensi untung lebih tinggi. Jadi fikir-fikirkanlah dan tak ada siapa tahu 6 bulan akan datang harga emas naik ataupun harga emas turun. Okey. Untuk part yang keempat, saya akan terangkan sebenarnya apa tujuan Arahanoo. Okey. Tujuan Arahanoo yang sebenar adalah kalau kita seorang business owner ataupun kita memerlukan duit yang segera. Maksudnya kalau tak ada duit ni, kita tak boleh makan, kita tak boleh survive. Itu kita boleh gadai emas. Siapa yang ada emas 30 gram tadi, okey, gadai. Gadai, kita dapat RM5K. RM5K plus kos upah. Jadi dalam tempoh 6 bulan, mungkin anda seorang bekerja, makan gaji dan anda boleh bayar sekitar RM1,000 sebulan dalam tempoh 6 bulan. Itu betul. Itu menggunakan Arahanoo dengan cara yang betul. Okey, cara yang kedua. Anda seorang business owner, anda seorang businessman ataupun anda seorang peniaga pasar sekalipun, anda boleh gunakan emas untuk membuat modal bisnes, sebagai modal bisnes. Anda kata sekarang ni dekat tangan anda ada 30 gram emas dan hasil keuntungan bisnes tersebut anda boleh bayar balik RM5K plus kos upah tadi. Jadi contohlah hasil daripada RM5K ni anda dapat duit RM10K. Dan RM10K tolak ini baki katakanlah RM4K. Okey? Jadi faham? Jadi yang untung tersebut adalah untung bisnes. Yang untung tersebut adalah untung bisnes, bukan untung kita masukkan emas tersebut dalam Arahanoo. Jadi saya harap perkongsian saya ini boleh memberi manfaat kepada anda dan saya harap juga dengan perkongsian saya ini boleh menyelesaikan masalah ataupun fikiran yang kata-kata orang bahawa kita boleh menggunakan Arahanoo untuk gandakan wang. Jadi saya harap saya dapat jumpa anda lagi dalam next video. Saya Muhammad Hafiz bin Syafiee, penulis blog www.hafizsyafiee.com. Saya juga seorang dealer emas public gold. Saya banyak berkongsi ilmu tentang emas dan kewangan kepada masyarakat Malaysia. Bye-bye. Assalamualaikum.